Setakat ini saja Kualiti Pemuda Perikatan Nasional. Minggu ini kita dihidangkan dengan dua pandangan pemimpin sayap pemuda Perikatan Nasional, seorang dari Bersatu dan seorang dari PAS. Media sosial menjadi panas dengan gelak ketawa sindiran netizens yang cuba menghadam cadangan Ketua Armada Bersatu, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, supaya Bank Negara mencetak lebih banyak wang. Pada temu bual di stesen radio BFM, Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, wang tersebut untuk diagih-agihkan kepada orang ramai agar dapat meringankan kesusahan rakyat. Carangan Wan Ahmad Faisal itu dibidas oleh Naib Ketua Anak Muda Keadilan AMK Selangor, Zulhilmi Zainul, yang berkata carangan Wan Ahmad Faisal itu akan menyebabkan nilai mata wang negara semakin merosot. Beliau merujuk kepada pelaksanaannya di negara Zimbabwe yang mengakibatkan hyperinflation, harga barangan meningkat sebanyak 231 juta peratus. Ini bermakna harga satu aiskrim yang pada asalnya bernilai $1 Zimbabwe telah meningkat kepada 231 juta Zimbabwe. Hasil daripada pelaksanaan dasar tersebut, kata beliau. Bukan hanya ahli politik yang membidas kedangkalan idea Wan Ahmad Faisal, pengerusi dan pengarah urusan kumpulan Bidya Karangkraf, Datuk Husamuddin Yaakob berkata, walaupun saya ada kilang cetak yang canggih, saya tidak akan bantu sesiapa untuk mencetak wang. Penasihat MLC Bookstore, Hasbi Muda pula, menjelaskan bagaimana hyperinflasi itu boleh terjadi. Menurut beliau, jika kerajaan mahu cetak tambahan duit 10 juta ringgit, mesti dipastikan bahawa ada pertambahan barang atau perkhidmatan bernilai 10 juta ringgit dalam pasaran. Maknanya duit 100 bilion ringgit untuk beli barang yang wujud 100 bilion ringgit. Kalau cetak duit jadi 200 bilion ringgit, tetapi barang dalam pasaran masih kekal 100 bilion ringgit, maka apa yang akan berlaku adalah kenaikan harga atau inflasi. Kata beliau, wang kertas bukanlah kekayaan. Kekayaan sebenar adalah pengeluaran atau production dalam sesebuah negara. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari, memetik kisah Nabi Yusuf AS ketika baginda menjadi wazir atau Menteri Keuangan Mesir kuno yang disebut dalam Al-Quran. Baginda melakukan persediaan ketika musim mewah selama 7 tahun, untuk musim kemarau juga 7 tahun, dengan mempersiapkan gudang penyimpanan makanan. Justru tempoh kemarau telah dilalui tanpa sebarang kesukaran kerana mereka dibenarkan mengambil daripada simpanan tersebut. Apa kaitan kenyataan kedua pemimpin pemuda gerombolan tembok atap ini dengan senario kegelapan ekonomi semasa yang dihadapi rakyat Malaysia? Sebenarnya mereka mahu mempertahankan hujah yang menolak permohonan rakyat untuk mengeluarkan sedikit caruman mereka dalam akaun satu di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Sedangkan inilah musim kemarau seperti kisah di zaman Nabi Yusuf itu. Menurut riwayatnya, baginda membenarkan rakyat Mesir mengambil simpanan makanan di dalam gudang demi meneruskan kelangsungan hidup mereka. Bukankah itu yang ingin dilakukan oleh rakyat yang terdesak kerana tiada daya lagi untuk memberi makanan kepada keluarga? Selain wajah kacak, Nabi Yusuf memiliki kecerdasan, pengetahuan, kesabaran, kejujuran, keramahan dan akhlak serta budi pekerti yang terpuji dalam melaksanakan tugas baginda. Namun 70 orang di dalam kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin, termasuk yang muda, hanya mampu menayangkan pakaian yang cantik dan kereta mewah yang dibeli dengan wang rakyat. Janganlah hina kebijaksanaan rakyat dengan idea yang akhirnya akan ditertawakan sahaja. Lebih-lebih lagi, berhentilah menunggang agama.